Right. Okay. Pengalaman Okay, sebenarnya saya tak adalah orang kata kelulusan Okay. pandai ni. Memberi SPM semua tak adalah. Saya selepas STPM saya mula mencari apa bidang yang orang kata paling unik, yang paling tak banyak dalam Malaysia pada waktu tu. Okay. Tahun berapa? Tahun 2005 masa tu STPM. Korang masih sekolah lagi kan? Okay. Lepas tu saya berbincang bersama beberapa rakan lah dengan kaunselor semua. So kaunselor nasihatkan saya why not cuba pendidikan khas. Sebab masa tu pendidikan khas kat Malaysia saya rasa orang tak berapa nak kenal lagi kan. Biasa pendidikan khas ni banyak kat luar negara kan. Okay, waktu saya di UPSI, waktu tahun 2005 tu, saya adalah batch yang kedua atau ketiga saya rasa kot. Terlalu awal lah masa tu. Sebab biasanya pendidikan khas yang lama kat Malaysia ni biasa dekat UKM dengan USM masa tu. Itu paling popular lah. So saya ambil peluang and then saya teruskan je lah pengajian dan Alhamdulillah tamatlah dengan jayanya. So masa baru lah. Apa dia? Kalau ikut macam cikgu kata, maksudnya masa tu UPSI masih baru perkenal lah kos untuk MBK ni. Betul, masa tu UPSI masih lagi terlalu baru untuk pendidikan khas ni. So orang kata dari segi kepakaran ataupun orang kata pengalaman pensyarah pun masa tu masih terhad lah. Jadi bayangkan waktu tu kami hanya ada beberapa saja pegawai ataupun pensyarah yang mahir dalam ilmu pendidikan khas ni lah. Jadi tapi urutan okey lah. Apa dia apa tu? Macam Cikgu Rais sebelum dekat BPK ni dekat mana? Okey, mungkin saya terlepas kot tadi kan pengalaman tu bercerita kan. Okey. Selepas tahun 2009 saya dipostingkan di SMK Tanjung Datuk Pengerang. Mungkin Cikgu Jai lebih tahu kot. Okey. Kawasan jajahan dulu. Apa dia? Kawasan jajahan dulu tu. Ya, betul. Okey, sebelum tu saya nak ceritakan pengalaman saya lah. Okey, semasa tahun kami belajar di UPSI selama 4 tahun. Pada semester kelima kami diberi peluang untuk fokus kepada mana-mana kategori. Jadi saya mengambil orang kata peluang untuk fokus kepada ketidakupayaan penglihatan, di mana saya praktikal di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Tapak Kuala Lumpur untuk kategori cacat penglihatan. Okey, lepas tu saya dipostingkan ke Tanjung Datuk untuk masalah pembelajaran. Jadi you bayangkan apa yang I belajar selama 4 tahun dan I fokus kepada blind, I terpaksa convert kepada masalah pembelajaran lah. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Cuma kita orang kata menghadapi murid yang berbeza. Kemudian selepas beberapa tahun saya di Tanjung Datuk, saya dipindahkan di Sekolah Menengah Bandar Kota Tinggi, di mana pada waktu itu MBK saya pun berubah. Saya berjumpa atau berhadapan dengan MBK ketidakupayaan pendengaran. Okey, dari buta saya belajar LD, kemudian saya terpaksa belajar pekak pula. Masa belajar dulu tahu lah. Masa belajar apa? Masa belajar dulu ambil bahagian apa? Okey, masa saya belajar semasa saya di semester 5 tu saya fokus kepada blind. Blind, tapi masa mengajar tu dah mengajar benda lain. Masa mengajar saya mengajar LD, Learning Disability, itu masalah pembelajaran. Okey, kemudian selang beberapa tahun saya ke SMB, Sekolah Menengah Bandar. Cikgu Jai pun mungkin tahu mana SMB tu. Okey, saya berhadapan dulu pula dengan MBK ketidakupayaan pendengaran. Bayangkan saya kena belajar sign language pula pada masa tu. Okey. Power. Okey, beberapa tahun selepas saya di SMB, saya kemudian mohon pindah ke Selangor. Dan saya di sekolah, saya ditempatkan di SMK Teluk Gadong, Kelang. Kemudian saya dipindahkan lagi ke SMK Meru, Kelang juga. Dan kemudian
selepas saya menamatkan saya punya sarjana dalam pendidikan pengurusan dan pentadbiran, saya mohon ke BPK lah, bahagian pembangunan kurikulum. Okey. Di BPK saya ditempatkan di unit masalah pembelajaran pada awalnya, dan selepas berlaku perstrukturan saya ditempatkan semula di unit ketidakupayaan pelihatan, di mana saya masuk semula kepada bahagian saya sendirilah. Dia sebenarnya Mazwan, kalau kita pergi kepada struktur kementerian ni, kadang-kadang kita pun mungkin cikgu-cikgu, saya rasa Fazli pun mungkin boleh setuju dengan saya, kadang-kadang kita keliru tau, sebab struktur tu besar, banyak, dan kadang-kadang kita keliru. Benda yang paling mudah untuk keliru ialah antaranya apa itu BPHAS, apa itu BPK. Kalau terutamanya cikgu yang berkecimpung dalam bidang pendidikan khas ni, kadang-kadang dia terkeliru. Apa peranan BPK? Apa peranan pendidikan khas? BPHAS tu pun BPHAS tu BPK juga, bunyi pun macam BPK juga. Okay, jadi mungkin dalam ni Cikgu Rais boleh cerita sikit sebenarnya BPK ni buat apa? BPHAS ni macam mana pula? Beza dia macam mana? Buat apa sebenarnya? Okay. Saya rasa kan soalan-soalan macam ni kalau saya tanya Cikgu Faz pun mungkin dia pun keliru kot, saya rasa kot. Sebab bila saya pergi kunjung bantu di sekolah-sekolah kan, biasa kan orang akan keliru, tuan dari BPHAS ke? Okey, tuan saya nak mengadu pasal ni lah, pasal tu lah. Okey. Sebenarnya kami BPK dan BPHAS adalah dua bahagian yang berbeza, di mana dalam di BPK kami adalah sektor pendidikan khas, bahagian pembangunan kurikulum, manakala BPHAS adalah bahagian pendidikan khas. Dampakkan dua benda yang berbeza, tetapi walaupun dua benda yang berbeza, tetapi kami adalah orang kata saling membantu, di mana sebenarnya asalnya kami ni dua beradik je, tetapi terpisah bapa dengan mak. Okey. Kami di BPK, kami ni membangun orang kata menggubal dan menyebarkan kurikulum. Okey, di mana kurikulum yang ada di dalam pendidikan khas ni adalah dari bahagian pembangunan kurikulum. Okey, di bahagian pendidikan khas mereka cuma menjalankan operasi dan juga pelaksanaan seperti EMK. EMK tu adalah apa kata allowance murid khas, penjawatan, pembangunan, ada juga sektor-sektor international, begitulah Cikgu Jai. Jadi saya tak heran lah kalau saya pergi sekolah kan, orang akan mengadu, Cik Rais macam ni lah, saya ni susah ni, saya nak kena mau pindah ni, boleh tak tolong saya gini-gini. Saya kata sudah, saya ni bahagian kurikulum, bukan saya di bahagian pendidikan khas. Begitulah Cikgu Jai. Orang kata kata kalau nak membezakan, tapi sebenarnya tak ada masalah pun, kita kan masing-masing pendidikan khas je, adik-beradik. Adik-beradik. Okey, terima kasih Cik Rais.